Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan belajar tentang akhlak. Tajuknya malu perisai iman. Okay, maksud malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Dari segi istilah pula, berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Okey, dalil nakli berkenaan malu, firman Allah Subhanahu wa taala tentang sifat malu dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. Daripada surah Al-Qasas. Maksud, kemudian salah seorang perempuan, dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, inna likulli dini khuluqah wa khuluqal islamul haya. Maksud, sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Dalam hadis Rasulullah SAW menerangkan daripada Bushair bin Ka'ab dalam Kitabul Hikmah berkata, inna minal haya waqaran wa inna minal haya sakinah. Maksud, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Maksud, apabila kamu tidak malu maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Jadi dari sini hadis ini menunjukkan bahawa sifat malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika seseorang telah hilang malu, maka hilanglah maruah diri dan akan melakukan dosa. Jadi malu merupakan adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulianya seseorang. Okay, pentingnya sifat malu dalam diri. Bila mana tidak ada malu, mulalah orang tu akan bertindak di luar kawalannya. Macam contoh, itu menari-nari di TikTok, bergelek sana bergelek sini, tak malu mau berpakaian yang tidak menutup aurat, tidak malu mau menampakkan aibnya sendiri. Sudah begitu, post lagi untuk tontonan umum. Maksudnya di post di media sosial yang semua orang boleh tengok. Itu maksudnya dada sudah malunya ya. Jadi sebagai orang Islam yang tahu hukum, jangan buat. Contoh sifat malu amalan Rasulullah SAW. Sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah melakukan banyak ibadah kerana sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjadi hamba yang bersyukur. Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Apabila ditanya, baginda menjawab, afala akuna 'abdan syakura. Maksud, apakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Sifat malu yang dituntut, yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan yang haram. Contohnya malu berjudi, mengumpat dan mengutuk rakan. Pokoknya semua benda yang dilarang, yang tidak baik, itulah sifat malu yang dituntut untuk kita malu, supaya malu untuk membuat benda tu.
Kedua, malu melanggar perintah Allah seperti tidak menunaikan solat fardu, makan di halayak ramai pada siang hari pada bulan Ramadan. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Dan yang keempat, malu melakukan perkara makruh seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong dan bercakap tidak sopan. Okey, tadi sifat malu yang dituntut, ini pula sifat malu yang dilarang. Antara sifat malu yang dilarang adalah seperti yang berikut. Yang pertama, malu belajar. Malu belajar contohnya malu berada di hadapan semasa dalam kelas. Contohnya dipanggil untuk menerangkan sesuatu tapi malu. Sepatutnya tak boleh malu. Okey, kedua, malu membaca di khalayak ramai. Malu ke majlis ilmu. Malu bertanya guru. Ini paling tak boleh. Yang kelima, malu mendampingi ulama. Okey, malu melakukan perintah agama. Malu menjadi imam solat. Malu berucap di hadapan khalayak. Dan yang ketiga, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Tak boleh. Okey, yang terakhir, malu melakukan kebaikan. Malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu dan jangan. Okey, ini yang dilarang. Hubungan sifat malu dan iman. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Maksud malu itu sebahagian daripada iman. Jadi bila mana orang tu tidak malu untuk buat dosa, tidak malu untuk menyebarkan aibnya sendiri, menunjukkan aibnya sendiri, maksudnya dia hilang sebahagian daripada imannya, kerana malu itu adalah sebahagian daripada iman. Berdasarkan hadis di atas dapatlah dipahami bahawa tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak dan yang membawa kebaikan. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah SWT dan meninggalkan suruhannya. Sebaliknya, orang yang tidak ada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seseorang itu berkait rapat dengan sifat malu. Kepentingan sifat malu. Malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Contohnya, berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Yang kedua, benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermodal. Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, sifat malu seseorang menyalahkan kecantikan, akhlak dan kemuliaan insan. Dan yang terakhir, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Okay, itu saja untuk hari ini. Jadi saya mau kamu buat latihan penilaian, ya. Aktiviti tak perlu, penilaian sahaja. Lepas tu nanti hantar dengan saya selewatnya hari Jumaat. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.